Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puan pengurusi majlis, teman-teman penceramah, div-div kehormat, seterusnya saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan sidang seminar sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT kerana dengan berkat keizinannya dapat kita meneruskan sehingga sesi yang terakhir pada hari ini. Sesi pagi tadi telah pun dimulakan dengan mantan Ketua Hakim Negara, dan kiranya petang ini ditutup oleh seorang peguam yang sangat tidak berpengalaman, sangat muda. Dan Alhamdulillah, sejak pagi tadi sebenarnya memudahkan tugas saya pada petang ini, kerana dari pagi kita telah pun mendengar pelbagai perspektif, kita telah pun mendengar pelbagai pandangan, hujah yang sangat bernas dan ilmiah tentang kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan dan kedudukan Islam sebagai agama negara. Jadi tidak perlu lagi saya hendak terlalu memberikan fokus kepada hal tersebut. Sebaliknya, apa yang ingin saya lakukan pada petang ini ialah untuk melihat kepada ataupun menghubung kaitkan pandangan-pandangan yang telah kita dengar seharian dari pagi tadi dengan cabaran semasa. Kertas yang telah saya sediakan sebenarnya merupakan sebahagian daripada usaha ataupun inisiatif penyelidikan tentang satu proses yang sedang dilalui oleh negara-negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, khususnya Malaysia, iaitu yang dipanggil sebagai Universal Periodic Review ataupun semakan berjangka, semakan berjangka yang sejagat, UPR. Dan dalam kertas saya yang tidak begitu lengkap, saya telah menyatakan kepentingan kita memahami bagaimana sebenarnya hak asasi manusia ini ataupun UDHR yang bergantung kepada Universal Declaration of Human Rights, deklarasi hak asasi manusia sejagat itu, tidak boleh mengatasi kedudukan Perlembagaan Persekutuan, khususnya tidak boleh mengatasi kedudukan Islam sebagai agama negara. Dan ini telah saya tekankan dalam beberapa bahagian dalam kertas kerja saya. Sebelum itu, kalau kita boleh melihat tentang hujah yang saya kemukakan, dalam bahagian pertama itu saya menyebutkan tentang betapa kedudukan Islam ini mempunyai kedudukan yang istimewa. Dan disebut sebagai contoh di muka surat 7, saya menyebutkan kata-kata Tun Muhammad Sufyan, bekas Ketua Hakim Negara pada masa itu, yang menyebutkan ciri yang keempat tentang the basic feature of the Constitution ialah Islam to be the religion of the Federation, not for a theocratic state, disebut sebagai artikel 31. Dan pada masa yang sama menjamin kebebasan beragama, tidak diterima, dan benda ini telah diterima tanpa kontroversi dan perbahasan. Dan disebutkan juga the rulers of the Malay state ataupun population were Muslims even before the arrival of the Portuguese in the 16th century. Ini membuktikan bahawa ketika even sebelum kedudukan Islam ini diperkukuhkan dengan kedatangan ataupun kewujudan Perlembagaan Persekutuan sekalipun, telah wujud satu pandangan alam yang jelas di kalangan umat Islam ketika itu untuk menghendaki bahawa Islam itu telah perlu menjadi Perlembagaan Persekutuan, tidak menjadi mempunyai kedudukan yang sempurna ataupun kedudukan yang istimewa di dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan saya tertarik bila saya menghadiri satu seminar mengkaji pemikiran seorang ulama Melayu yang tersohor di Nusantara ini, di Kalimantan baru-baru ini, Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi. Ini satu dapatan yang mungkin menarik untuk dikaji oleh para sarjana sejarah. Disebutkan oleh seorang pengkaji
Melayu Patani, Islam Patani, Ustaz Muhammad Ismail Ishaq bin Jasmin. Pada tahun 1450, seorang pendakwah dari Yaman, Syekh Muhammad Sa'id Basisha, yang telah mengislamkan ketua kerajaan Melayu Patani pada ketika itu, dan itu yang menjadi sumber ataupun inspirasi tentang konsep Islam sebagai agama negara. Saya masih lagi mencari, masih lagi membuat penyelidikan tentang perkara ini, tapi pada hakikatnya poin yang ingin saya sampaikan ialah hatta sebelum Perlembagaan Persekutuan itu dibentuk sekalipun, pandangan alam Melayu, dan ini telah pun dibuktikan oleh ramai kalangan sarjana, ya, kita telah membaca banyak buku-buku dan juga kajian-kajian sejarah tentang perkara ini. Pandangan alam Melayu itu dah ada pun kedudukan Islam, cuma disebutkan Syekh Muhammad Sa'id Basisha, seorang ulama Yaman, beliau telah memberikan konsep Islam sebagai agama negara ini yang menjadi inspirasi kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan saya menyebut pada bahagian kedua di dalam kertas saya bagaimana keistimewaan Islam itu sendiri sebenarnya mengatasi deklarasi hak asasi manusia sejagat. Saya telah menyimpulkan beberapa sebab utama pada muka surat 23. Sebagai contoh, saya menyebutkan bahawa Seksyen 4 Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 99, Suhakam, ya. Akta Suhakam ini, yang akta pada tahun 1999 ini yang ditubuhkan, Suhakam di bawah akta ini sebenarnya mendapat inspirasi daripada apa yang dipanggil sebagai The Paris Principles yang telah ditubuhkan tahun 1993 di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan kita tengok pattern ataupun trend, ya, dalam gerakan hak asasi manusia sejagat ini, mereka akan menyandarkan, ya, penubuhan institusi-institusi yang sebenarnya tidak mesra dengan kedudukan Islam ataupun tidak mesra dengan realiti dan budaya tempatan sejarah sebuah negara itu, dengan cara mengadakan pengisytiharan sebegini. Sebab itu kita lihat Seksyen 4 kepentingannya adalah bahawa kalau dalam for the purpose of this act, saya sebut, regard shall be had to the Universal Declaration of Human Rights 1948 to the extent that it is not inconsistent with the Federal Constitution. Sebab itu disebut Seksyen 4 itu supaya apa-apa perkara yang tidak konsisten dengan Perlembagaan Persekutuan maka tidak boleh terpakai. Ini sebab utama kita memegang bahawa UDHR itu tidak boleh mengatasi kedudukan Islam ataupun kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai rujukan utama dalam kita mengamalkan ataupun melaksanakan hak asasi manusia. Rujukan yang kedua yang telah saya buat di dalam kertas itu ialah keputusan kes sendiri, kes di Malaysia sendiri, yang mana disebutkan dalam kes Merdeka Universiti Berhad lawan Kerajaan Malaysia. Hakim Yusof Abdul Kadir pada masa itu menyebutkan bahawa the UDHR, the Universal Declaration of Human Rights, is not a legally binding instrument as such, and some of its provisions depart from the existing and generally accepted rules. It is merely a statement of principles devoid of any obligatory character. Dia sebutkan bahawa UDHR ini adalah hanya sebagai kenyataan prinsip-prinsip tertentu secara umum hak asasi manusia. Dan ini telah ditekankan juga oleh Hakim Siti Norma Yaakob di dalam kes Muhammad Izam bin Muhammad Noor lawan Ketua Polis Negara, bahawa such principles are only declaratory in nature. Dia hanyalah bersifat pengisytiharan. Kita perlu faham aspek ini kerana kedua-dua kes ini telah membuktikan bahawa pengisytiharan hak asasi manusia ini tidak boleh mengatasi kedudukan istimewa Islam ataupun Perlembagaan Persekutuan. Dan pada muka surat 27 saya menyebutkan juga faktor kedaulatan negara itu, ya, sebenarnya tidaklah boleh diketepikan dalam kita melaksanakan dalam kegairahan di kalangan NGO hak asasi manusia untuk melaksanakan prinsip-prinsip ataupun tindakan-tindakan hak asasi manusia.
Saya akan ceritakan kenapa dia relevan dengan UPR ataupun proses semakan berkala sejagat. Bagi saya berhujah bahawa dalam sesebuah negara itu untuk melaksanakan satu perlembagaan yang memegang ataupun menerima aspek-aspek yang menjadi cerminan kepada hasrat majoriti masyarakat yang duduk di dalam sebuah negara itu. Dalam hal Malaysia, cerminan atau kedaulatan negara itu terbukti dalam pelaksanaan ataupun pentafsiran perlembagaan persekutuan, yang mana umat Islam sebagai umat majoriti dalam negara ini mahukan perlembagaan persekutuan itu dibentuk mengikut hasrat dan juga inspirasi mereka. Dan kita juga ada isu seterusnya, iaitu isu cultural universalism versus cultural relativism, dan disebut dalam klausa 5 Deklarasi Vienna, yang mana persidangan hak asasi manusia telah pun diadakan pada tahun 1993. Dan ini sebenarnya membuktikan juga bahawa the Universal Declaration of Human Rights, deklarasi hak asasi manusia sejagat ini, juga mengambil kira dalam pemakaian ataupun penerimaan hak tindakan-tindakan dan juga idea-idea hak asasi manusia sejagat ini. Dia juga menekankan bahawa perlu ada pertimbangan terhadap realiti agama, sejarah dan budaya nasional. Oleh disebabkan hal sedemikian, kita tidak boleh menuntut hak asasi manusia ini untuk dijalankan secara total ataupun secara sembrono. Ia perlu mengambil realiti agama setempat, budaya setempat dan juga sejarah sesebuah negara itu. Dan ini juga ditekankan sebagai contoh, saya letak dalam muka surat 29 dan 30, di mana dalam memberikan komen terhadap deklarasi hak asasi manusia peringkat ASEAN, salah seorang ketua sekretariat ASEAN di Singapura masa tu, Danny Lee, baru-baru ini 17, 18, 19 November 2012 telah diadakan satu sidang kemuncak ASEAN, di mana kerajaan-kerajaan ASEAN telah pun menandatangani pengisytiharan hak asasi manusia ASEAN. Dan di kalangan semua ketua-ketua kerajaan ASEAN itu telah menolak apa yang ditarifkan sebagai tuntutan hak LGBT. LGBT ini lesbian, bisexual, transgender. Mereka telah menolak, dan disebabkan penolakan itu, maka Danny Lee, seorang ketua sekretariat di ASEAN di Singapura, telah pun menyebutkan bahawa in ASEAN total freedom is not possible because there are too many religious and ethnic differences. Jadi ini sendiri di kalangan, kita tengok tadi contoh Vienna Declaration, klausa 5, dan juga deklarasi ASEAN ini, mereka sendiri menerima hakikat bahawa perlu ada had ataupun perlu ada limit terhadap pelaksanaan ataupun penerimaan idea hak asasi manusia sejagat, dan juga ke atas pelaksanaan tindakan-tindakan hak asasi manusia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu ini mungkin kalau bagi rata-rata kita adalah isu yang sangat membosankan. Mungkin tidak seperti mana yang telah disebut oleh Tuan Haji Nasir Desa tadi, cabaran-cabaran yang timbul dan dibentangkan oleh Tuan Haji Karim Omar semasa kita menunggu sebelum sesi sebentar tadi, bagaimana konspirasi yang berlaku, bagaimana cabaran-cabaran ataupun tuntutan-tuntutan yang berlaku yang boleh mengakibatkan akidah kita tercabar. Yang saya perlu tekankan di sini ialah hakikat UDHR itu sebagai satu institusi yang telah diterima pakai oleh masyarakat antarabangsa. Jadi Malaysia juga tidak boleh lari daripada skim yang ada, tidak boleh lari daripada realiti yang ada. Disebabkan oleh itu, pada tahun 2009, sesi pertama semakan berkala sejagat ataupun Universal Periodic Review tentang
hak-hak asasi manusia bagi negara-negara anggota itu telah diadakan. Dan hasil daripada sesi semakan itu, Malaysia telah menerima 62 syur ataupun recommendation daripada negara-negara anggota PBB. Sesi UPR ini dijalankan setiap 4 tahun. Yang pertama kali sekali dijalankan ialah pada tahun 2009, dan kurang daripada setahun, daripada hari ini, kira-kira 10 bulan daripada sekarang, Malaysia akan menghadapi semakan sesi kedua, iaitu pada bulan Oktober ini. Mengapa perkara ini penting? Kalau saya nak kaitkan, yang pertama tadi kita tengok bagaimana sebenarnya Islam, kedudukan Islam itu tidak boleh diatasi oleh UDHR ini. Tetapi berlaku, kalau kita perhatikan daripada sedekat ataupun 15 tahun ke belakang, usaha-usaha berterusan untuk memastikan bahawa kedudukan Islam ini terhakis tetap berlaku. Kita tengok pada tahun awal 90-an sebagai contoh, NGO seperti Sisters in Islam memulakan kempen-kempen yang sebenarnya memang ada kelemahan-kelemahan tertentu pada pentadbiran undang-undang syariah di Malaysia, tetapi perkara itu telah dimanipulasikan dan telah dijadikan alasan untuk memperkenalkan tafsiran-tafsiran yang liberal terhadap istilah-istilah undang-undang dan juga istilah-istilah agama. Seperti dijadikan, dan kita lihat sebagai contoh tahun-tahun reformasi itu berlaku lambakan tafsiran yang liberal tentang konsep-konsep, idea-idea hak asasi manusia. Dan memang terdapat gerakan-gerakan yang tersusun, dan ini saya boleh sahkan pada mesyuarat yang terakhir, di mana NGO Islam dipanggil bersama dengan NGO hak asasi manusia ke mesyuarat konsultansi bersama dengan Wisma Putra pada 28 Disember 2012 baru-baru ini. Wakil Majlis Peguam telah nyatakan bahawa mereka sanggup pergi hingga ke tahap meminda Perlembagaan Persekutuan untuk memastikan bahawa kita mengikut norma-norma, prinsip-prinsip standard UDHR. Ini dinyatakan oleh Wakil Majlis Peguam. Dan kita nampak hipokrasi. Kerana seorang lagi wakil NGO hak asasi manusia ini, NGO nama NGO tu Komas, saudara Jerat saya. Dia, apabila sahabat kita saudara Nazri Sahad daripada Majlis Perundingan NGO Islam MAPIM menyatakan bahawa, dan ini pandangan NGO Islam secara umum, kita sebut bahawa dalam kita menyediakan laporan nasional kepada proses UPR nanti, kena ada pertimbangan rujukan kepada Statut 8 Pertubuhan ataupun Suruhanjaya Bebas dan Tetap Hak Asasi Manusia OIC, di mana isu-isu yang bersandarkan atau yang berkait dengan intra-faith dan juga syariah spesifik yang berkaitan dengan hak-hak umat Islam, hak-hak asasi manusia umat Islam, isu-isu syariah, isu-isu mazhab dan sebagainya, tidak boleh dijadikan perkara yang perlu dirujuk kepada UPR, tapi sebaliknya perlu ada rujukan kepada pakar-pakar Islam dan juga kepada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia di peringkat OIC. Ini kita tegaskan. Bila saudara Nazri Sahad sebut tentang perkara ini, tiba-tiba wakil daripada Komas ini, wakil NGO Hak Asasi Manusia ini, orang kata, oh tidak boleh, kita tak boleh rujuk untuk hak asasi manusia umat Islam ni, tak boleh rujuk dengan OIC, kerana kerajaan Malaysia akan berada dalam kedudukan yang sukar untuk menimbangkan atau memberikan balance, memberikan pertimbangan terhadap isu ini. Jadi kita nampak hipokrasi bila kita nak menyebut, bila mereka bercakap tentang absolute freedom, mereka bercakap tentang isu hak asasi manusia, mereka mahukan kebebasan, mereka mahukan rujukan kepada instrumen-instrumen tertentu, mereka mahukan rujukan kepada undang-undang sekular. Tetapi bila kita kata hak asasi umat Islam, rujuk kepada OIC, kepada pakar-pakar syariah dan sebagainya, oh tidak boleh, kerana kerajaan Malaysia akan berada dalam kedudukan yang sukar. Tiba-tiba mereka menjadi pembela kepada kerajaan Malaysia. Dan kita tahu bahawa kebanyakan NGO hak asasi manusia ini, mereka berselindung di sebalik
penentangan terhadap idea-idea Islam dan sebagainya. Tiba-tiba bila bab OIC, mereka menjadi pendukung ataupun penyokong pada kerajaan, bercakap bagi pihak kerajaan. Jadi sikap yang sebegini yang kami pihak NGO Islam telah pun nyatakan, dan kita telah mengemukakan satu nota awal kepada Wisma Putra tentang betapa perlu satu rujukan yang khusus, dan kita telah membuat keputusan pada 21 Januari ini NGO Islam akan mengadakan satu pertemuan sidang meja bulat untuk membicarakan tentang kluster-kluster ataupun tentang isu-isu 62 syur-syur yang telah ditimbulkan. Saya perlu bagi contoh kenapa kita perlu bertegas dalam hal ini. Yang pertamanya, kita kena tahu bahawa proses UPR ini, proses menyemak rekod hak asasi manusia sesebuah negara ini, bukanlah satu semakan teknikal yang mendalam berhubung dengan situasi hak asasi manusia sesebuah negara. Dia bukan satu semakan yang mendalam. Ia hanyalah berbentuk peer review. Maknanya kalau sebagai contoh, kita ada 3 negara yang akan menjadi troika, disebut sebagai troika, yang akan menjadi rakan di dalam semakan itu. Dan negara-negara ini akan memberikan pandangan mereka ataupun recommendation, syur-syur mengenai bidang-bidang ataupun situasi-situasi yang boleh diperbaiki segi pelaksanaan tindakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pelanggaran ataupun sebagainya. Tapi itu bersifat peer review, dia bersifat umum, dia tidak bersifat semakan teknikal yang mendalam tentang sesebuah negara. Dan antara isu yang ditimbulkan, kenapa kita merasakan perlu untuk kerajaan Malaysia ataupun pihak NGO Islam melihat pada proses semakan ini, ialah sebagai contoh pada kluster kedua. Kluster kedua ada 4 syur yang dikemukakan kepada Malaysia pada tahun 2009. Mengapa Malaysia perlu menyemak rekod hak asasi manusia? Saya bacakan recommendation ataupun syur yang pertama, yang menuntut untuk kerajaan Malaysia, negara Malaysia, menandatangani apa yang dipanggil sebagai International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, Covenant antarabangsa tentang hak-hak politik dan hak-hak sivil. Dan kenapa kita perlu menolak perkara ini? Saya nak sebut pada tahun 1966, artikel 17, apabila ICCPR ini diwujudkan, dikemukakan sebagai salah satu instrumen yang berbentuk UDHR, artikel 17(1), ia melindungi apa yang dipanggil sebagai private adult consensual activity. Maksudnya kalau ada tingkah laku, kita direct tingkah laku homoseksual di antara 2 consenting adults, lelaki sama lelaki, maka itu dilindungi oleh ICCPR. Bila dilindungi, maknanya sebagai contoh, kalau ada wujud kelab gay di Malaysia ini, di Kuala Lumpur, dan ia ditakrifkan sebagai private adult consensual activity, maka ia tidak boleh dijadikan sebagai satu kesalahan. Dan artikel 23 ICCPR memberikan hak untuk berkahwin dan membentuk institusi perkahwinan. Tetapi saya baca di sini, the wording of this provision neither requires nor prohibits same-sex marriage. Artikel 23 ini dalam ICCPR ini, jika Malaysia menandatanganinya, maka Malaysia tidak boleh mempunyai undang-undang tempatan, local legislation, yang menghalang perkahwinan sesama jenis. Sebab itu kita perlu menolak hal ini. Dan ini yang hendak dicapai oleh mereka yang berjuang di sebalik pelaksanaan UDHR.
Saya sebut satu lagi contoh tentang ini tentang LGBT. LGBT ini pun satu isu yang saya sebut tadi kan. Kluster 4. Kluster 4 ni mengenai women, children, persons with disabilities and other vulnerable groups. Dia pakai istilah vulnerable groups. Okey, dalam syur yang ke-20, jika tidak silap saya. Okey. Syur yang ke-15, iaitu syur yang ke-8 daripada negara Korea, telah mencadangkan kepada Malaysia supaya focus its effort to ensuring full protection of human rights for all vulnerable groups. Dan vulnerable groups ini termasuklah golongan yang dikenali sebagai LGBT. Kita sedang menghadapi sekarang ini apa yang dipanggil sebagai kebangkitan semula kaum Nabi Lut yang berselindung di sebalik framework ataupun kerangka hak asasi manusia antarabangsa. Dan mereka mengatakan, meminta Malaysia supaya memberikan fokus bagi memastikan golongan-golongan ini LGBT yang termasuk dalam istilah takrifan vulnerable groups ini, supaya diberikan perlindungan ataupun diberikan jaminan bahawa mereka boleh menjalankan aktiviti mereka tanpa dipersalahkan di sudut undang-undang. Jadi pentingnya dalam beberapa bulan akan datang ini, selain daripada usaha-usaha ataupun inisiatif yang dijalankan oleh pihak NGO Islam, perlu ada sokongan daripada semua lapisan masyarakat untuk memastikan bahawa kedudukan Islam itu tidak diatasi oleh pelaksanaan ataupun idea-idea dan prinsip-prinsip dalam deklarasi hak asasi manusia sejagat. Kita ambil contoh dalam hal ini. Saya ingat lagi semasa sekitar tahun 2005 ataupun 2006, apa berlaku, apa yang diistilahkan oleh Sisters in Islam sebagai anti-moral policing campaign. Mereka menggunakan istilah moral policing itu untuk merujuk kepada usaha amar ma'ruf nahi munkar. Ini sebenarnya memang ada perancangan, termasuk perancangan media, untuk memberikan istilah-istilah yang mempunyai konotasi yang negatif. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu diberikan konotasi negatif sebagai moral policing, seolah-olah itu satu benda yang tidak perlu dilakukan dalam sebuah masyarakat yang bertamadun. Padahal kalau kita lihat tahun 1998 sebagai contoh, Perdana Menteri Britain pada waktu ini, Tony Blair, telah pun memperkenalkan satu undang-undang di bawah Crime and Disorder Act 1998 yang disebut sebagai, dalam undang akta tersebut ada yang dikenali sebagai ASBO, Anti-Social Behaviour Order tahun 1998. Disebut oleh kerajaan Britain bahawa ASBO ini bertujuan untuk mengenal pasti tingkah laku yang difikirkan mengganggu gugat ketenteraman masyarakat, termasuklah mabuk, engaging in public sex and everything. Bila berlaku benda-benda macam ni, mereka boleh keluarkan dasar, mereka boleh menggubal undang-undang untuk memastikan bahawa kawalan moral masyarakat itu, ni masyarakat barat boleh dilakukan. Tetapi bila umat Islam di Malaysia, di negara kita sendiri yang majoritinya umat Islam, ia dipanggil sebagai moral policing, diberikan istilah konotasi yang negatif. Dan kalau kita lihat sebagai contoh tulisan-tulisan ramai sarjana barat, hatta tulisan seorang orientalis pun, yang dikenali sebagai Michael Cook, beliau menulis satu kajian yang agak mendalam tentang konsep amar ma'ruf nahi munkar ini. Hatta orientalis barat sendiri mengiktiraf amar ma'ruf nahi munkar ini sebagai a fundamental guarantee, jaminan asas bagi kesejahteraan
masyarakat Islam. Dia dalam buku beliau tu ya, Forbidding Wrong tajuk bukunya, beliau telah pun menulis bahawa dalam masyarakat barat ada usaha-usaha pencegahan moral ini, tetapi dalam masyarakat Islam dah ada satu prinsip yang establish, yang merupakan satu perkara yang sangat penting, yang sangat utama dalam ajaran Islam. Jadi kenapa kita sebagai negara Islam membiarkan mereka yang berselindung di sebalik gerakan hak asasi manusia ini memberikan konotasi-konotasi negatif? Ini sebagai contoh, NGO ataupun agensi-agensi yang berkaitan dengan Islam ini perlu memastikan bahawa kita memperbetulkan istilah dan juga tanggapan. Kerana gerakan hak asasi manusia antarabangsa ini, mereka akan melambakkan ya, istilah-istilah yang negatif. Digunakan perkataan diskriminasi, digunakan perkataan sebagai contoh tadi moral policing ya, dan diperkenalkan istilah-istilah ini yang memberikan perspektif yang negatif kepada Islam. Jadi itu yang kedudukannya sekarang. Proses UPR itu akan tetap berlaku. Kami mengharapkan ya, di kalangan NGO Islam supaya ada usaha yang berterusan di kalangan umat Islam untuk memberikan sokongan dan juga dokongan kepada NGO Islam dalam menjalankan ataupun mengeluarkan memorandum kami kepada pihak kerajaan. Dan pada bulan Mac nanti kita akan menghantar satu memorandum berkenaan dengan proses UPR ini untuk mendesak kerajaan Malaysia supaya konsisten dalam mempertahankan hal ini, tidak terlalu tunduk dengan tuntutan-tuntutan yang tidak munasabah daripada kalangan NGO hak asasi manusia. Kita perhatikan sebagai contoh dalam peringkat ASEAN Human Rights Declaration itu sendiri, apabila kerajaan Malaysia mengambil pandangan bahawa hak LGBT itu harus ditolak, ia sebenarnya telah pun dibuat secara konsisten. Pada 14 Februari 2012, satu surat daripada Kumpulan Hak Asasi Manusia OIC telah pun ditulis kepada Majlis Hak Asasi Manusia di Geneva yang menentang percubaan untuk memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai SOGI, Sexual Orientation and Gender Identity, yang mahu memperkenalkan hak-hak LGBT ini. Jadi bila bulan Februari 2012 itu telah pun dikemukakan melalui kumpulan OIC bagi hak asasi manusia, kita telah konsisten di peringkat ASEAN. Jadi UPR pada tahun ini Malaysia juga mesti konsisten, mesti menyatakan penegasan bahawa kita tidak boleh tunduk untuk menandatangani sebarang instrumen hak asasi manusia yang bertentangan dengan syariah, yang bertentangan dengan Islam, sesuai dengan kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan. Mungkin saya boleh berhenti di situ dulu, dan kita kalau ada sebarang persoalan ataupun pandangan perspektif yang berbeza, saya alu-alukan. Saya mohon maaf di atas segala kesilapan, dan terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ditujukan dua soalan. Soalan yang pertama tu, sepatutnya yang bertanya itu boleh memberikan jawapan yang lebih baik daripada yang ditanya, Dr. Azam. Saya setuju dengan pandangan doktor, kecuali saya sebut tadi ada beberapa peruntukan dalam deklarasi hak asasi manusia sejagat yang jelas bertentangan dengan syariah, jelas bertentangan dengan Islam. Saya ada sebut dua particular reference. Kalau kita tengok secara asasnya pun, kerana UDHR itu latar belakangnya adalah sekular. Jadi apa saja yang tidak mesra dengan Islam, khususnya yang sekular, adalah kita tolak. Dan kalau nak secara spesifik, saya fikir artikel 18 UDHR itu, freedom of religion, including freedom to change religion, itu tidak kita boleh terima. Dan bukan sekadar itu, kalau kita tengok UDHR, prinsip-prinsip yang dilaksanakan, sebagai contoh LGBT, kalau
pihak-pihak yang memperjuangkan hak asasi manusia ini jujur ingin bercakap tentang hak asasi manusia, kita tengok contoh LGBT tahun 73. Sebelum tu tahun 1996 apabila ICCPR ditubuhkan, dilancarkan, takrif tentang institusi perkahwinan itu yang tidak melarang perkahwinan sejenis. Tahun 1973, American Psychiatric Association, Satu Psychiatric Association telah mengeluarkan homoseksual itu daripada kategori penyakit mental. Dan kalau kita baca Newsweek, saya tak ingat rujukan, ini dilaporkan dalam Newsweek. Proses lobby, proses intimidasi yang dilakukan untuk mengeluarkan homoseksual itu sebagai mental disorder adalah satu pembohongan. Kalau mereka jujur untuk menjuangkan hak asasi manusia, maka mereka harus mengikut apa yang diterima pakai oleh negara-negara yang secara umum menolak LGBT ini sebagai hak. Jadi kita boleh senaraikanlah berbagai peruntukan-peruntukan dalam UDHR yang sebenarnya bertentangan dengan Islam. Dan mengapa, sebagai contoh, bila umat Islam bersepakat melalui Cairo Declaration of Human Rights in Islam, itu tidak boleh diterima pakai, itu tidak boleh dirujuk, ya? Yang saya sebutkan di awal pembentangan saya tadi tentang wujud sebuah NGO yang bernama Komas itu. Kenapa bila kita merujuk kepada authority dalam agama kita, ya, yang bersifat, kalau yang bersifat syariah spesifik, yang bersifat intra-religious, isu-isu dalam agama Islam, kenapa tidak boleh dirujuk kepada mereka yang ahli, yang pakar? Jadi ini yang dipersoalkan. Saya fikir secara umumnya dalam kita menerima pakai prinsip-prinsip ataupun deklarasi instrumen-instrumen hak asasi manusia sejagat ini, kita perlu berhati-hati. Dan setakat the current setting sekarang ini, apa yang kita ada dalam Perlembagaan Persekutuan, apa yang ada dalam Seksyen 4 Akta Suhakam itu sebenarnya menjamin kedudukan Islam. Soalan kedua ini, Haji Syahri, bolehkah kita meminta suhakam untuk melaksanakan amar ma'ruf itu sebagai satu hak umat Islam? Memang boleh, dan saya percaya memang ada siri-siri pembincangan tertutup yang telah dijalankan oleh pihak suhakam dengan kerjasama beberapa sarjana Islam untuk secara strategiknya membincangkan tentang hal ini. Tapi hakikatnya Seksyen 4 Akta Suhakam itu sendiri telah pun menjelaskan bahawa apa-apa yang bertentangan dengan, setakat tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, itu boleh dilaksanakan. Jadi kita perlu bijak. Saya berikan contoh tentang tulisan Michael Cook, Dr. Michael Cook, seorang orientalis tadi, tentang bagaimana sebenarnya dia sendiri mengiktiraf amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai satu jaminan asas kepada hak asasi manusia dalam di kalangan umat Islam. Jadi pandangan-pandangan yang sebegini yang sebenarnya kita perlu ketengahkan. Kita pun dah ada kekuatan, kita dah, konsep amar ma'ruf nahi munkar itu bukanlah ada konotasi negatif, moral policing dan sebagainya. Jadi bergantung kepada usaha kita, kerana apa yang telah pihak-pihak yang memperjuangkan hak asasi manusia, idea-idea liberal sekular dilakukan, seperti yang saya sebut, ialah melambakkan istilah-istilah, idea-idea yang mempunyai tafsiran yang liberal, supaya masyarakat keliru dan mereka merasakan bahawa Islam bukanlah sumber rujukan yang perlu diikuti, kerana ada istilah-istilah yang diberikan itu merupakan istilah-istilah yang negatif. Sekian jawapan saya. Assalamualaikum.